Nak makan pavlova tapi nak diet? Ellie ada buat resepi yang perfect untuk korang. Resepi pavlova versi diet ni tak ada sebarang gula. Senang je. Cuma korang memang kena betul-betul follow apa yang tips yang Ellie akan sharekan, okey? Jadi bolehlah kita makan pavlova ni tanpalah rasa bersalah sangat. Tapi janganlah sekali hadap habis terus ya. Sebelum start, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe pada Basically, okey? Benda pertama sekali yang kita akan buat adalah pavlova tu sendiri. Yelah, kalau tak ada pavlova nak buat apa kan? Okay, bila kita nak masak baking, nak pakai putih telur ni kan, kita kena pastikan bekas yang kita pakai untuk nak pukul kita punya putih telur tu adalah betul-betul bersih. Maksudnya tak ada sebarang air, tak ada minyak, tak ada lebih-lebih tisu yang melekat dekat dalam ni. Sebab benda-benda macam tu kalau kata korang ada dekat dalam ni, bila kita pukul nanti nanti dia tak akan naik dengan betul. So pastikan betul-betul bersih, berkilat, tak ada berminyak, tak ada berair ke apa, okey? Okey, so mula-mula kita akan asingkan kita punya telur putih dan juga telur kuning. Asingkan elok-elok takut terpecah pula tu. Kalau ada telur kuning sikit pun nanti dia takkan kembang elok. Lepas tu kita akan pukulkan putih telur kita sampailah dia kembang elok macam ni. Sementara tu panaskan kita punya oven pada suhu 180 darjah Celsius. Bila dah kembang elok tu kan, sekarang ni kita boleh masukkan pemanis alternatif. Tekstur dia Ellie pakai yang jenis powdered ataupun yang jenis yang halus macam tu. Kalau tak ada, korang boleh blendkan dia bagi dia macam hancur sikit. Sebab takut nanti dia tak mix betul. Masukkan sedikit demi sedikit ke dalam kita punya meringue kita tu. Jangan masuk sekali banyak macam tu Seterusnya kita akan masukkan bahan lain seperti kita punya cuka. Lepas tu masukkan kita punya zem tenggam ataupun kalau tak ada boleh masukkan cornstarch dan juga masukkan sedikit cream of tartar. Untuk resepi ni Ellie pakai 2 jenis asid. Dan lepas tu Ellie akan masukkan vanilla essence untuk kurangkan sikit hanya telur tu. Sementara di tengah pukul elok tu, jom kita lukis siap-siap dekat atas kertas ni. Untuk resepi ni, Ellie pakai loyang 6 inci. Kalau kata 7 inci pun tak apa juga. Lepas kita dah lukiskan dengan pensel tu, terbalikkan dia supaya yang belah pensel tu belah bawah lah. Kan nanti kita makan pula kan. Okey, bila kita dah siap pukul dah, kita checkkan dia punya tekstur okey ke tak, gula teradun elok. Gula pula dah. Dia punya sweetener tu dah teradun elok ke tak. Bila dah semua dah cun, kita boleh start untuk membentukkan dia. Okay, kita punya meringue versi diet ni dah siap. Sama juga nak tahu sama ada dia okey ke tak. Terbalik kan? Okey lah, saya sajalah gurau. Korang tak payah pun buat benda macam tu. Apa yang korang boleh buat, bila tengok dia macam ni, ada kental elok kan? Nampak tu? Dia macam tak jatuh kan? Okey lah tu. So sekarang ni, kita dah boleh untuk letakkan dekat atas kita punya kertas tu. Ambilkan balik kertas yang kita dah lukis tu dan kita akan letakkan kita punya meringue. Melekat. Janganlah tarik macam tu ya, sebab takut nanti dia terangkat. Elok korang tuangkan dia macam ni. Senanglah sikit kerja korang tu nanti. Nampak tu fluffy je kan? Nak tahu tekstur okey ke tak? Macam ni lah rupa dia. Jangan terlalu berair dan jangan over whip. Kalau macam ni okey lah. Alright? So, bila kita dah letakkan dekat atas kertas tu, kita akan mula untuk membentukkan dia. Bentukkan dia pelan-pelan, asalkan kita punya pavlova tu dalam lingkungan kawasan bulatan tu. Terlebih sikit pun tak apa, tapi fahamlah Kita akan bentukkan dia, flatkan dia. Tepi tu make sure dia rata elok. Kalau korang nak bentukkan dia pun boleh. Ellie ada tunjuk sebelum ni dekat dalam resepi pavlova biasa. Dan seperti biasa, Ellie akan rendahkan dia sikit. Kita tak payah nak buat dia tebal-tebal sangat. Takut nanti dia tak berapa masak dekat dalam tu dan berlubang. So kita dah ready untuk bakarkan pavlova kita. Macam biasa, kita akan bakarkan dekat dalam oven pada suhu 180 darjah Celsius selama 5 minit dan turunkan dia kepada 110 darjah Celsius. Kita akan bakarkan dalam 1 jam ke 1 jam setengah macam tu. Korang kena perhatilah. Sementara pavlova kita tengah masak, jom kita siapkan dia punya hiasan dekat atas tu. Untuk dia punya hiasan atas tu, simple je. Ellie akan pakaikan whipping cream. Sebab resepi ni kita dah nak rendahkan gula, Ellie tak masukkan sebarang gula ataupun sweetener dekat dalam whipping cream ni. Pukulkan dia sampai dah ada kembang elok macam ni. Dan lepas tu masukkan dia dekat dalam peti ais, okey? Untuk dia punya topping tu pula, Ellie akan pakaikan buah-buahan. Ellie pakaikan buah strawberry dan juga blueberry. Alang-alang hari tu beli banyak tu, pakai je lah kan. Sebelum ni Ellie ada tunjukkan macam mana kita buat resepi pavlova versi biasa. Kalau kata korang nak cuba ke, kalau korang tak berdiet, bolehlah cuba juga.
Link resepi pavlova yang guarantee jadi ada dekat dalam description. Alright. So sekarang ni jangan lupa untuk kita tengokkan kita punya pavlova tu. Tengok dia dah macam set elok tu. Tutupkan kita punya api dan biarkan dia berehat dekat dalam oven tu selama 2 jam. Kenapa? Takut nanti tak pasal-pasal hancur luluh lah pula korang punya pavlova tu. Pecah lah, berlubang lah, menggutu lah. Benda ni pun sama juga kalau kata versi diet pun. Link 10 kesilapan buat pavlova ada dekat dalam description. Alright, so sekarang ni kita punya pavlova pun dah sejuk elok. Okey, kita nak tarikkan dia daripada kita punya baking paper tu. Tarikkan dia pelan-pelan takut tak pasal-pasal nanti barai pula. Sebab pavlova ni memang sensitif. Tarikkan dia pelan-pelan. Bila dia tarik elok macam ni, maksudnya pavlova korang dah masak dengan elok, dengan jayanya. So sekarang tinggal untuk kita nak hiaskan pavlova kita. Tak sabar kan? Untuk versi diet ni memang akan nampak dia sedikit kekuningan, tapi tak ada masalah pun. Ellie lagi suka dia macam ni daripada dia terlalu putih, takut dia tak masak betul kan. Ambilkan balik kita punya whipping cream daripada peti ais tu, dan kita akan letakkan dekat atas pavlova versi diet kita ni. Letakkan pelan-pelan janganlah tiba-tiba korang hempas pula, pecah pula pavlova tu. Dan seterusnya kita akan ambil topping yang lain pula. Tadi korang dah nampak buah kan? Sekarang ni Ellie akan topkan extra ingredient iaitu lemon curd. Lemon curd ni sementara tunggu pavlova tadi tu Ellie buat. Senang gila. Versi diet ni Ellie tak pakai sebarang gula. Ellie pakai sweetener sahaja. Sedap weh. Makankan pavlova yang manis ni dengan benda yang masam macam lemon curd ni. Sedap gila. Korang boleh buat dalam masa 15 minit dah settle dah. Resepi lemon curd versi diet ada dekat dalam description. Nanti korang cuba juga, okay? Macam-macam boleh makan dengan lemon curd ni. Bila dah topping elok cantik macam ni, seterusnya kita letaklah kita punya buah-buahan kita. Ellie akan letakkan sebiji demi sebiji. Tekankan sikit ke dalam. Jangan tekan kuat sangat supaya dia tak adalah bergolek kang. Bila dah letak strawberry apa semua, barulah Ellie akan masukkan buah-buahan yang lebih kecil seperti blueberry macam ni. Macam biasalah Ellie akan letakkan dekat tengah tu. Dan lepas tu Ellie akan susunkan kat belah-belah tepi tu supaya dia tak tergolek lah. Benamkan dia sikit-sikit je. Dah siap dah kita punya resepi pavlova versi diet. Senang je kan. Dan satu lagi yang Ellie perasan, Ellie masakkan dia tak selama pavlova yang versi biasa. Tapi korang kena monitor lah. Bagi Ellie lagi elok masak lebih lama daripada masak sekejap. Bila dah masuk 1 jam suku tu, korang boleh dah start tengok kan korang punya pavlova tu. Jom kita tengok dekat dalam macam mana. Lembut gila. Lepas tu bawah tu crispy. Biasalah tu. Kita bukan pakai gula, kita pakai sweetener. Dia punya perangai lain kan. Tengok tu. Dekat dalam dia pun nampak elok je lembut. Kalau kata dia berlubang sikit tu tak ada masalah lah. Kalau korang tak nak dia berlubang sangat, rendahkan sikit lagi korang punya pavlova tu. Apa kata suami? Jom kita bagi dia try pula. Sedap lah tu. Sampai bertabur-tabur. Ellie ni kalau kata makan benda masam memang hilang sepit mata. Itulah dia resepi pavlova versi diet yang tak pakai gula langsung. Dia punya cara dia lebih kurang sama je macam resepi pavlova biasa. Cuma dia tak pakai sebarang gula dan Ellie ada top upkan sikit letak lemon curd. Sebab pavlova ni kan manis kan. So untuk bagi dia macam seimbang, kita akan letakkan sedikit kemasaman daripada lemon curd tu. Kalau tanya pendapat Ellie lah, tekstur dia lebih kurang sama je. Contohnya ni sama je, lebih kurang je dia punya kerapuhan dia. Cuma sebab kita pakai sweetener kan, kita tak pakai gula, dia punya manis gula tu kurang sikit. Mungkin kalau kata setengah orang tu dia akan rasa dia punya aftertaste tu rasa ada pahit sikit. Make sure korang makan kan dengan whipping cream ni dan juga buah-buahan tu. Yang itu memang wajib ada. Teknik nak masak apa semua tu lebih kurang sama juga. Kalau katalah korang nak cuba pavlova yang versi biasa, yang tu pun Ellie ada share juga. Link resepi pavlova ada dekat dalam description juga. Tengok tu. Dekat luar tu dia memang kuning sikit, dia keras sikit. Dekat dalam memang lembut. Okay. Cuma kalau kata nak kata dia lembut macam marshmallow tu tak juga. Senang cerita, kalau kata kau nak tahu macam mana tekstur ni, kenalah cuba sendiri Terima kasih sebab sudi menonton dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe basically, okay? Lepas ni komen dekat bawah resepi apa lagi yang korang nak Ellie cuba. Ikutlah resepi biasa ke resepi diet ke, okay? Harap lepas ni korang akan cubalah. Sama ada korang nak buat pavlova versi biasa ataupun korang nak buat pavlova versi diet. Dua-dua sedap bagi Ellie. Bergantung kepada apa yang korang nak.
Dan jangan lupa juga untuk tengok kesilapan buat pavlova tu Serius, memang betul-betul membantu supaya korang tak ulang lagi kesilapan yang senang dibuat bila buat pavlova ni. Okey, selamat mencuba. Bye-bye.